Sazlan Dancer. Baik, dan kini kami nak kongsikan bersama dengan anda satu lagi seni ukiran, iaitu seni ukiran Kufi. Ya, dan kita bersama dengan Cik Syamsul Kamar Yusof daripada Kufian Woods. Ya, Cik Syamsul. Baik, Cik Syamsul, kalau kita lihat dekat depan ni, seni ukiran Kufi. Saya sempat membaca sedikit mengenai seni ukiran Kufi ni. Tulisan khot Kufi ni adalah antara yang paling popular dan juga tertua dalam banyak-banyak tulisan khot. Tapi mungkin Encik Syamsul boleh kongsikan juga, bila kita cakap mengenai seni ukiran Kufi ni, bagaimana kita nak klasifikasikan ataupun nak kenal pasti ciri-ciri tulisan ataupun ukiran Kufi ni? Biasanya saya tadi Encik sempat berkongsi bersama saya yang ia adalah dalam bentuk geometri sedikit. Mungkin boleh kongsikan lebih lanjut. Kotak macam tu Macam ni yang tengok ni adalah tulisan jenis Jawi. Okey. So kalau Kufi tu macam, boleh saya bawa sebelah boleh, ni? Kalau kamera boleh ikut kita, kita boleh tunjukkan di macam sini. Macam ni kita potong dalam bentuk jenis Kufi. Okey. Tapi dalam bentuk kita buat dalam bentuk berdiri lah. Okey. Macam ni. Dia ada pelbagai lah. Okey, so ini adalah antara ciri-ciri tulisan Kufi. Kalau kita lihat dia lebih dalam bentuk corak kotak, geometri, segi empat macam tu lah. Lebih blok, dalam bentuk blok. Tapi bagi Encik Syamsul sendiri yang bergiat dalam seni ukiran Kufi ni, mungkin boleh kongsikan, bila nak buat menggunakan cara moden ni, kalau kita lihat sebelum ni yang ukiran tradisional adalah dia punya teknik-teknik menggores, memahat dan sebagainya. Kalau ukiran Kufi menggunakan cara moden ni, bagaimana ataupun apa antara teknik yang digunakan? Kita menggunakan mesin untuk potong satu persatu. Contohnya macam yang ini, kayu ni. Kita akan potong satu persatu. Bila dah potong tu, kita akan... seperti yang ditunjukkan di kaca televisyen. Okey, boleh teruskan. Kita akan potong satu-satu dan kita akan bersihkan dengan menggunakan kertas pasir. Okey. Jadi satu kayu ni, biasanya satu kayu tu digunakan untuk corak yang diinginkan ke macam mana? Kita boleh pilih kayu. Pemilihan kayu tu macam mana? Pemilihan kayu bergantung pada pelanggan tu sendiri. Okey. Kadang-kadang ada pelanggan yang jenis nak kayu yang jenis pine ataupun nyatu. Kita akan buat pilihan dari segitulah. Dan harganya akan jadi berbeza. Baik. Tapi bagi seni ukiran Kufi ini sendiri, biasanya pemilihan kayu yang bagaimana digunakan supaya ia nampak moden tapi masih lagi ada, orang kata, touch tradisional tu? Tapi contoh macam... kita nak tunjukkan contoh sedikit. Okey, di mana tu? Okey. Yang ni lebih kepada nampak macam tradisional. Walaupun dia potong pakai mesin, dia lebih kepada nampak tradisional dia punya ni. Baik. Dan bila kita cakap mengenai mesin tu sendiri, Cik Syamsul, adakah ia mesin laser ataupun macam mana? Mesin macam mana tu? Mesin laser. Mesin laser lah. Dan kalau dalam zaman moden sekarang ni, kalau saya lihat di depan ni, ini adalah tulisan Jawi. Betul? Okey. Kalau dari segi pemilihan, saya rasa ramai yang memilih ukiran Kufi ataupun yang Jawi ni sebagai rekaan dalaman dalam rumah, centerpiece dekat rumah. Kalau kita lihat yang besar-besar ni, kalau letak dekat rumah, buka pintu saja menarik minat ramai yang masuk ke dalam rumah. Tapi dari segi pemilihan pelanggan sendiri, macam mana, ataupun dari segi peredaran zaman sekarang ni, apa yang paling diminati ataupun dititik beratkan oleh pelanggan sendiri? Dia lebih kepada konsep simple tapi elegan. Dan dia punya corak tak terlalu krem sangat dia punya trend. Okey, baik. Dan mungkin Cik Syamsul boleh kongsikan yang ini dekat depan ni, apa antara material dia? Kalau tadi kita dah lihat kayu, ini material dia apa dan macam mana ia dilakukan dan antara proses dia? Dia bermula pada proses pemotongan. Lepas potong dan kita akan bersihkan satu persatu dia punya kayu ni. Oh, ini kayu juga? Kayu. Oh, okey. Saya tak perasan yang ini kayu. Saya ingat macam orang kata logam ataupun metal. Dia nampak macam metal tapi kayu sebenarnya. Jadi lepas tu kita akan proses mewarna satu persatu dan kita akan keringkan dan kita akan lekat satu persatu. Dia akan lekat yang ni adalah material gelas. Gelas. Oh, wow. Okey. Kalau kita lihat dekat ni pun saya tak perasan. Jadi selepas Encik Syamsul beritahu, baru saya perasan yang ini adalah kaca dan ini adalah kayu sebenarnya. Okey, dan amat nipis, amat halus, cantik. Baik. Dan saya dengar Encik Syamsul ada sesuatu istimewa buat wanita hari ini yang saya sendiri boleh mencuba. Ini saya dah buat khas untuk wanita hari ini. Cuma saya belum siapkan lagi yang ni. Okey, baik. Saya ingin boleh untuk cuba untuk menghabiskan dia punya... Saya menghabiskan dengan meletakkan glue. Okey, dan sambil-sambil saya letak glue ni, mungkin Encik Syamsul boleh kongsikan jugalah
dalam menggunakan mesin laser ni ada bagi mereka yang mungkin baru sahaja ingin bergiat, bagi anak-anak muda lah terutama kan, nak bergiat dalam seni ukiran ni. Mungkin sekarang ni tak banyak cabaran sebab dah ada mesin laser kan. Apa yang mereka boleh pelajari ataupun sebelum bergiat dalam seni ukiran kufi ataupun seni ukiran Jawi ni sendiri? Oh, kena penuh. Okey. Dia lebih pada minat sebenarnya. Kalau kata macam tak ada minat pun tak boleh juga. Tapi dia kalau ada minat dengan dekorasi ruang, dengan kayu, dia lebih boleh buat menjadikan dia sebagai satu kerjaya. Okey, baik. Saya lekatkan di sini. Harap-harap tak sengit. Okey, betul? Okey, betul. Okey, baik. WHI Wanita Hari Ini dah pun siap. Baik, sebelum kita nak tanya lebih lanjut mengenai harga semua Encik Syamsul, kita nak tahu yang di sebelah situ dan di hujung situ itu antara dan juga yang di sebelah kanan kita ni. Okey, yang ini digunakan dicipta menggunakan kayu jenis apa, bagaimana kata laser cut ni dilakukan, berapa lama biasanya tempoh yang diambil untuk menyiapkan satu masterpiece sebegini? Untuk macam ni kita pakai kayu jenis solid. Dan ni kita pakai akrilik. Okey, akrilik. Jadi proses dia yang ni ambil masa selama dalam 3 minggu. Okey, jadi dia memang dilakukan daripada scratch. Kita lekat satu demi satu. Kita kena cat satu persatu. Okey. Lepas tu kita akan bakar supaya tekstur dia punya urat-urat kayu tu keluar. Dan baru kita akan lekat ni dan baru masuk proses lekat satu persatu. Okey, 3 minggu ya. Adakah ini tempoh paling lama yang diambil untuk menyiapkan satu masterpiece? 3 minggu. Untuk siapkan satu masterpiece. Okey, dan mereka di rumah saya pasti dah pun, alamak cantiknya, kalau letak kat tengah-tengah hall saya ni memang cantik. Jadi mereka nak tahu biasanya harga dia daripada berapa sehingga berapa? Dia bergantung pada saiz dan material. Dan contoh berapa panjang ayat tu. Harganya bermula dari 450 ke atas. Okey, baik. Ini saiz paling besar ataupun lebih besar pun ada? Besar lagi, 7 kaki, ada 8 kaki pun ada. Wow, 7 gantung kaki, pada 8 kaki. Ruang yang ada di rumah lah. Okey, ruang dan juga bajet lah. Bajet, ya. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Encik Syamsul. Banyak yang saya sendiri pelajari mengenai ukiran kufi hari ini. Lepas ni saya dah pandai cam dah tulisan kufi itu sendiri. Baik, sebelum kita bersama dengan Fatin untuk seni ukiran moden, kami juga ingin membawa anda ke Pantai Timur sekejap di mana ada seorang peminat seni ukiran, seorang wanita yang telah bergiat dalam bidang seni ukiran selama 12 tahun. Jom kita saksikan VT ini. Ukiran larik, tebuk tembus, tebuk timbul merupakan antara seni ukiran kayu. Pahat dan seni ukiran yang dahulunya didominasi oleh golongan lelaki telah menarik minat Ruwaida Baharudin, 33 tahun, untuk menjadikan ia sebagai sumber pendapatan. Ibu kepada 2 orang anak ini sudah lali bermain dengan pahat dan tukul, selain sudah biasa tubuh diselaputi habuk kayu sejak 12 tahun lalu. Saya mencuba bidang ni melalui kawan-kawan. Saya tengok dia masuk macam belajar ukiran lah. Lepas SPM tu saya pun cuba belajar juga dan saya minat dalam bidang ukiran kayu ni. Memiliki kemahiran dan daya pengamatan cukup tajam, dia sentiasa mendapat permintaan untuk menghasilkan produk seperti kabinet dan kraft tangan. Bagi saya, ukiran kayu ni taklah susah mana sebab kita minat ke, jadi benda tu jadi mudahlah untuk kita buat ukiran kayu tu. Tempoh saya belajar ni dalam 2 tahun jugalah untuk saya jadi mahir buat ukiran kayu ni. Memiliki bengkel kayu sendiri di Kampung Raja Besut, Terengganu, dia membuktikan bidang yang hampir 90% dipelupuri lelaki itu bukan faktor halangan untuk meneruskan minat terhadap kerja tangan yang memerlukan kesabaran dan kekuatan fizikal. Cabaran saya dalam bidang ukiran kayu ni, biasanya saya dapat kritikan lah daripada orang luar tu, wanita ni boleh ke membuat ukiran kayu, macam orang tak tengok kita ni macam tak boleh buat lah. Bagi saya, bila kita dah minat, kita rasa boleh buat lah benda tu. Sentiasa berhati-hati ketika menggunakan alatan tajam bagi mengelak perkara yang tidak diingini terjadi, sifat tekun dan fokus yang dimiliki pengukir kayu wanita ini menjadi kelebihan untuk dia menghasilkan karya yang cantik. Harapan saya supaya ramai lagi orang muda sekarang ni
lebih minat dan lebih tahu pasal ukiran kayu ni supaya seni warisan kita ni tidak lapuk di telan zaman lah. Rekaan perabot kayu moden dengan gaya kontemporari diakui semakin mendapat permintaan tinggi. Semoga dengan adanya pengukir kayu yang meneruskan legasi, seni ukiran ini akan terus diwarisi zaman berzaman. Membuktikan seni ukiran kayu ini bukan saja dipelopori oleh lelaki tapi wanita juga turut serta. Seperti di sebelah saya ini iaitu Puan Julaiha Yusof yang mana merupakan pengukir ukiran kayu moden. Sihat? Sihat. Okey, Puan Julaiha, di depan kita ni ada banyak rekaan orang kata hasil ukiran kayu. Mungkin boleh kongsikan mengenai ukiran kayu moden ni. Okey, saya berminat untuk membuat ukiran kayu moden ni sebab saya sukakan benda yang cute. Dan saya Sama-sama suka tu kita nak buat demo jugalah. Saya suka buat benda-benda yang DIY dan benda yang saya boleh includekan anak-anak saya dalam proses buat DIY tu. Okey. Macam ni kita dah ada template. Okey. Template dia, so kita just ikut aja template ni, kita boleh potong. Okey, berkenaan dengan seni ukiran kayu, tak apa, sambil-sambil tu boleh teruskan. Kita nak cakap dari segi orang kata pemilihan kayu dan juga proses tu bagaimana? Pemilihan kayu sebab selalunya kita hanya gantung benda ni dekat rumah. So saya hanya menggunakan plywood yang material dia agak murah ataupun kayu MDF. Tapi kita actually boleh guna pelbagai jenis kayu untuk buat ukiran ni. Okey, macam ini kita menggunakan mesin dan dari segi ciri-ciri keselamatan tu bagaimana? Sebab kita macam orang kata memudahkan kepada anak-anak kecil kan? Betul. Kita memang kena utamakan keselamatan. So, especially dengan habuk kayu, kita kena pakai mask yang bersesuaian kalau buat banyak potongan. Dan kalau saya buat di rumah saya akan pastikan bilik itu dikunci. Alright, kita nak tengok salah satu teknik nak tampal kepada orang kata nak bagi dia stand kan bagaimana. Okey, ini kita dah selesai potong tadi, proses pemotongan. Seterusnya? So, saya akan buka template yang saya dah cut ni. Template tu kita just print Print out je. Senang je. So, apa sahaja yang kita terlintas nak buat, kita boleh buat seni ukiran kayu moden. Actually, benda ni semua kita boleh dapat dekat rumah. Benda yang kita boleh DIY sendiri. Okey, macam Puan Julaiha sendiri, tercetusnya idea untuk nak mencuburi seni ukiran moden ni sejak bila? 2 tahun lepas sejak nak hias bilik anak-anak. Senang je. And diorang sendiri suka bagi idea diorang, suka bagi input apa yang diorang nak untuk bilik diorang. So saya search, saya cuba cari dekat internet macam mana nak buat dan boleh buat. Okey, saya tertarik melihat saya angkat ya. Ya. Melihat ini comel sangat untuk digantungkan di bilik anak-anak kita kan. Proses untuk menghasilkan ni berapa lama mengambil masa? Kalau macam ni saya ambil masa daripada potongan hinggalah siap semuanya mengambil masa 2 hari. Oh, 2 hari sahaja. Siapa agaknya teacher Ain ni? Teacher kan? Ain ni adalah cikgu anak saya. Ini sempena dengan hadiah perpisahan. Cikgu favourite dia. Ini dia buat sendiri ke? Saya potong and then colour ni semua dia buat. Dia yang pemilihan colour dan sebagainya. Ya, dia dye tali tu sendiri. Okey, selain dari itu? Selain dari itu, macam ini sekarang kita akan gunakan cat untuk cat. Okey, macam Puan Julaiha sendiri ambil masa ini semua di rumah lah untuk kita siapkan. Tapi Betul. ada tak buat kelas untuk anak-anak hujung minggu? Kelas saya tak pernah buat lagi. Tak pernah. Ada perancangan untuk... Yes, ada. Dan saya juga berminat kalau ada orang yang ingin tahu lebih tentang scroll art ni sebab barang-barang scroll susah nak dapati di Malaysia. So kalau lebih ramai orang tahu, mungkin kita boleh dapat lebih banyak barang-barang scroll ni, mungkin kita boleh hasilkan banyak lagi orang kata lagi. Seni ukiran moden. Okey, kita nak melihat kepada semua hasil-hasil yang telah dihasilkan ini dari segi harganya bagaimana? Harga dari segi dia rekaan dan sebagainya. Bermula serendah RM75 kalau yang untuk kalau untuk macam ni, dan kalau yang macam besar yang di bawah di atas ni dia boleh up to 200 plus. 200 plus bergantung kepada rekaan itu sendiri. Dan desainnya. Okey, di mana agaknya untuk penonton ingin mendapatkan orang kata seni ukiran moden daripada Julaiha ni? Boleh lawati saya punya Instagram scrolly.my dan juga di situ saya ada sertakan saya punya WhatsApp number
dan juga boleh DM saja. Macam sekarang ni kita nak habiskan orang kata mewarna. Senang saja dengan mendapatkan semua peralatan ni mudah Mudah saja. Di mana ingin dapatkan di hardware senang? Di hardware store senang saja. Okey, kita nak saya nak terus bersama Julaiha, tapi sebelum tu kita ada sesuatu yang nak dikongsikan. Silakan Sugita. Nah, Fatin. Comel saja apa yang ada di hadapan Fatin tu. Tapi sekarang ni kami nak kongsikan bersama dengan anda sesuatu yang cukup istimewa. Saya tak tahulah kalau anda pernah dengar tai ukiran kayu, necktie yang diperbuat daripada kayu. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tai ukiran kayu ni yang juga telah diberikan satu penghargaan baru-baru ini, kita akan bersama dengan Umairah Khairul dalam talian sekarang ni. Hello. Hello. Hai Umairah. Hai, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, baik Umairah. Pertama sekali tahniah atas Malaysia Good Design Award yang baru 3 hari lepas ke 4 hari lepas diberikan atas ciptaan tai ukiran kayu tu. Okey, tapi kita nak tahulah, saya sempat melihat di Instagram Memento Studio, cukup unik, macam mana dapat inspirasi nak buat necktie daripada kayu tu? Inspirasi tu pada asalnya kita tengok sebab ada banyak lebihan kayu lah daripada bila kita dah siap sesuatu produk tu. Ada banyak lebihan kayu tu. Macam mana kita nak buat sesuatu daripada terbuang begitu saja kan. So, daripada situ ayah saya dia come out lah dengan why not kita buat sesuatu yang unik, yang rare, yang jarang dibuat daripada orang lain kan. Dan permulaannya kita try buat tai kayu daripada situ dan daripada situ kita buat serius lah sebab bila dah terjadi satu tu maksudnya macam okey benda ni boleh buat kan tak mustahil untuk kita buat tai daripada kayu. So, daripada situ lah kita more serius untuk buat daripada kayu yang lebih cantik lah. Okey, saya lihat dekat Instagram bukan setakat satu tai, ada beberapa tai dan ada model yang memakai tai ukiran kayu itu sendiri. Tapi nak tahu Umairah sendiri dah berapa lama bergiat dalam industri seni ukiran ni? Okey, dalam seni ukiran ni kita, sebab bukan saya seorang lah, sebenarnya kita ada tim yang buat, yang masing-masing ada kepakaran masing-masing. Dah lama juga, ada dalam 10 tahun macam tu. Wow, 10 tahun. Memang kita memang ada buat banyak produk juga, macam-macam jugalah. Tapi tai kayu ni antara yang latest design lah. Okey, baik. Dan berbalik kepada tai ukiran kayu tu, Umairah. Kalau kita lihat tadi di kaca televisyen, unik. Okey, tai tu diperbuat daripada kayu. Tapi macam mana? Orang mungkin terfikir macam mana nak pakai tu? Dan macam mana permintaan? Ada orang beli ke tai yang diperbuat daripada kayu ni? Memang akan ramai orang akan tanya macam mana nak pakai kan sebab dia kayu keras kan. Tapi memang pada asalnya memang kita akan potong kayu tu mengikut bentuk tai, lepas tu kita akan gilap cantik sampai dia nampak urat tu lah. So kita akan kalau tengok betul-betul kat tai kayu tu dia ada kita potong kecil-kecil supaya tai tu boleh beralun. So bila pengguna pakai dia tak adalah macam tegak keras macam tu kan. Jadi lepas tu kayu yang kita guna tu pun memang kita pilih kayu yang sesuai lah untuk guna, maksudnya tak berat, tak berat, tak tu sangatlah tak besar. Maksudnya tai tu tak berat sebab saya lihat kayu saya ingat mungkin berat lah tapi bila orang pakai tu macam nampak selesa. Macam mana dari segi harga tai ukiran kayu tu sendiri Umairah? Okey, harga memang kita datangkan daripada 250 hingga ke 350 lah sebab kita ada macam-macam jenis kayu. Kita ada kayu cengal, serian, seperti asam jawa dan yang limited edition tu kita ada arang bunga. Sebab kayu ni susah dapat dan dia ada 2 tona warna kan. Jadi memang berbaloi lah kalau ada tai ukiran kayu tu. Kalau kotor pun kita lap je lah tak payah nak cuci ke apa. Dan dari segi penggayaannya mungkin Umairah boleh kongsikan. Setakat ni mereka yang membeli ada yang memakainya, menggunakannya ke pejabat ataupun saja untuk fashion sahaja? Biasanya untuk special occasion lah. Sebab kalau ke pejabat hari-hari tu tak digalakkan jugalah walaupun kita ada warranty card selama setahun. Oh, ada warranty card? Wow. Betul. Jadi biasanya orang akan pakai special supaya macam dia menonjol unik. Pernah juga yang beli daripada kita orang wedding, dia ada buat wedding kat Australia pernah. Presenter pernah. Even sebenarnya YB pun pernah pakai juga. Wow, okey. Jadi memangnya boleh sesuai dijadikan hadiah ataupun hantaran
hantaran buat perkahwinan. Mungkin selepas ni kita akan suruh rakan kita Farin Ahmad mencubalah pula ya. Tai diperbuat daripada ukiran kayu ni. Baik Umairah, mungkin Umairah boleh kongsikan bagi mereka yang nak tahu lebih lanjut mengenai Memento Studio dan antara ukiran yang ada di Memento Studio, di mana mereka ataupun bagaimana mereka boleh menghubungi Umairah sendiri. Okey, kalau yang di sekitar Ampang, Kuala Lumpur boleh datang ke showroom kami di UK Perdana. Okey. Tapi kalau yang jauh tu, kita boleh tengok online melalui Facebook atau Instagram, search je Memento Studio. Memang akan keluar. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak. Boleh tengok macam-macam. Okey, terima kasih banyak-banyak Umairah dan sekali lagi tahniah atas sama. Malaysian Good Design Award. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Baik, itu dia Umairah yang telah berkongsi mengenai tai ukiran kayu. Saya pasti anda di rumah, wah, tai daripada kayu, diperbuat daripada kayu pun ada ya. Macam-macam ada kalau kita ada minat dalam bidang yang kita lakukan itu.